Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan membincangkan pula mengenai tajuk differentiation, pembezaan, pembezaan. Jadi terlebih dahulu mari kita lihat beberapa ungkapan ataupun bentuk yang sering kali dikaitkan dengan differentiation. Baik, andaikan kita ada satu persamaan iaitu y sama dengan fx. So kita tak tahulah fungsi dia bentuk macam mana kan, apakah bentuk persamaan dia. Jadi apabila kita melakukan pembezaan terhadap y ataupun terhadap fx ini, jadi tandaan dia adalah seperti berikut. Nampak tak y prime kat sini? Saya besarkan ya. So ini adalah cara kita menulis pembezaan bagi satu-satu fungsi tersebut. Jadi y prime ataupun dy over dx ataupun f prime x. Okey, so ini adalah merujuk kepada differentiation, differentiation, pembezaan. So kita bezakanlah. So y dy dx, ini adalah bentuk yang common lah pada kita kan, dy over dx macam tu, ataupun dia sama juga dengan y prime ataupun f prime. Jadi ada beberapa bentuk yang biasa ditanya dalam soalan misalnya, dan kita akan melihat beberapa bentuk yang saya maksudkan itu di dalam beberapa page di sini. Baik, kita start dengan apa yang disebut constant rule, constant rule. Jadi dalam kes constant rule ini, cuba kita lihat kita tengok dulu beberapa contoh dekat sini. Nampak tak? Contoh ini ada 3 contoh kat sini. Fx sama dengan 5, fx sama dengan eksponen 5, y sama dengan log 7, misalnya macam tu. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh kat sini dan kita cuba lihat cara kita nak differentiatekan satu-satu fungsi tu, kita bermula dengan yang ini fx sama dengan c. C tu apa? C tu adalah suatu skala ataupun suatu nombor. Adalah suatu nombor. 10, 20, 100, 5, 1/2 dan sebagainya. Jadi jika kita diberi fx ataupun y, fx sama dengan c, maka f prime dia is always 0. Okay, is always 0. Jadi dalam satu contoh dekat sini, yang ini pun sama lah y sama dengan c, maka y prime dia kosong. Ini semua sama penulisannya sahaja yang berbeza, ataupun dy over dx dia is equal to 0. Okay, so jadi saya rasa yang ungkapan dy over dx ini kita dah mungkin kita pernah lihat dy over dx ini. Jadi kalau ayat yang paling mudah, kalau kita nak mengaitkan dengan polinomial, dy over dx ni adalah apa? Adalah kecerunan. Kalau masih ingat lagi lah kecerunan dy over dx. Jadi kalaulah kita nak mengaitkan rajah graf, kalau contoh macam ni kan, kita ada fx sama dengan 5 ataupun y sama dengan 5. Cuba kita transformkan dia, kita cuba buat perwakilan dalam bentuk rajah paksi xy macam ni. Jadi fx sama dengan 5 ataupun y sama dengan 5 adalah garis lurus yang ini. Jadi kalau kita nak mengaitkan dengan kecerunan, misalnya macam ni kan, dy over dx, ini adalah y sama dengan 5, maka dy over dx dia adalah, ataupun kecerunannya adalah, kalau kita lihat garis lurus ini, yang horizontal ini, dia ada kecerunan tak? Tak ada kan? Bukan tak ada, tapi kecerunan dia kosong sebab dia mendatar macam ni. Kalau garis warna biru ni ada sedikit condong macam ni, maka dia ada kecerunan, iaitu kecerunan positif. Kalau dia macam ni, maka dia kecerunan negatif. Tapi kalau dia straight macam ini, maka dia tak ada kecerunan. Maksud dia kecerunan dia kosong. Itu adalah logik dia lah kan. So jadi jika kita diberi satu function dan equal to a number,
suatu nombor, tak kisahlah nombor apa sekalipun, maka perbezaan dia derivatif dia adalah sentiasa sama dengan kosong. Jadi dalam contoh-contoh di bawah ini semuanya memberikan nilai kosong. Sebab apa? Ini 5 memang suatu nombor kan, eksponen 5 suatu nombor kan, sebab kita boleh tekan kalkulator. Cuba tekan apa nilai yang kita dapat, dan dia merupakan satu nombor. Maka kalau satu nombor, kita differentiatekan dia, memang is always equal to 0. Dan ini pun sama, log 7, cuba kita tekan kalkulator log 7, dia akan memberikan kita satu nilai. Jadi kalau dia suatu nilai, suatu nombor, maka dy dx ataupun y prime is 0 juga. So jadi ini adalah rules yang pertama, iaitu constant rule untuk derivative ataupun untuk differentiation. Okey, kita pergi kepada bentuk yang kedua, iaitu power rule. Jadi power rule dekat sini kita hanya merujuk kepada the simple example ya. Dia ada satu lagi, nanti kita jumpa power rule yang kita kena buat ada lebih detail lagi lah, nanti kita bincang. Okey, power rule ini kita diberi suatu function macam ni. Nampak tak? Ini bukan nombor dah. Dia ada pemboleh ubah dia. Fx sama dengan x kuasa n. N tu nombor lah, tapi x tu bukan nombor. Okey, ataupun y sama dengan x kuasa n. Fx ke nak guna y ke sama aja. Jadi macam mana kita nak differentiatekan dia? Jadi cara dia adalah macam ini, yang dalam kotak ini. Okey, dalam kotak ini. Jadi apa yang kita nampak dekat sini, cuba lihat yang ini x, lepas tu sebelah x ini adalah n, dan kuasa x tu n tolak 1. Maksud dia macam ni. Kalau saya besarkan sikit, kita nak mudahkan cerita macam ni ya. Kalau kita ada x kuasa n, mula-mula, okay, listen carefully kat sini. Mula-mula n ini akan kita pindahkan ke tepi sini. N ini akan kita pindahkan ke tepi sini. Lepas itu n ini tolakkan dengan 1. Faham tak? Clear kan? Sebab itu kita dapat yang dalam kotak ini. Dia punya rumus lah. Ya, nampak ya? So n pindahkan ke tepi, so kita dapat yang ini. Lepas tu n ini tolakkan 1. Sentiasa tolak 1. Boleh? Okey, tak apa. Kita tengok contoh satu ya. Contohnya yang ini. Our first example, kita ada fx sama dengan x kuasa 6. Jadi kalau f prime x, f prime dia punya derivatif dia adalah, mula-mula kan saya sebut tadi, kuasa ini, yang 6 ni, kita pindahkan ke tepi. Betul? Sebab tu kita dapat yang ini. Lepas tu kuasa itu sendiri tolakkan dengan 1. Sebab itu kita dapat 5. Boleh ya? Okay, ini adalah our first example. So we go to our second example. Dekat sini konsep dia sama aja. Kita ada y sama dengan 2x kuasa 6. Jadi macam biasa, 6 ni akan kita pindahkan ke tepi. Macam ni lah, 6 pergi sini. Dan 6 ini kemudian akan tolak 1. So 6 tolak 1 dapat 5 kan? So tadi yang 6 tadi tu kita dah pindahkan ke tepi. So kita ada 6 darab dengan 2. So sebab itu kita dapat 12. Boleh ya? Itu cara je lah. Okey, contoh 1 dan contoh 2 saya harap kita jelas dekat situ. Contoh 3 adalah yang melibatkan operasi penambahan. Macam ni ya. Jadi dalam kes ini, apabila dia melibatkan operasi penambahan, ada ungkapan yang pertama, ada ungkapan yang kedua, maka kalau kita nak differentiatekan y, kita nak dapatkan y prime ataupun dy over dx, kita kena differentiatekan satu persatu. Kena buat ini secara berasingan. Jadi yang x kuasa 6 ni kita dah buat tadi ke atas kan, yang ini ya, kita patah balik kejap. Kita dah buat ini tadi kan. Dan yang 2x kuasa 6 pun kita dah buat tadi. Jadi kalau kita ada nombor 3 ini,
ada X kuasa 6 tambah 2X kuasa 6, kita kena lakukan dia satu persatu. So, yang ini dapat yang bawah ini, dan 2X kuasa 6 ni dapat yang bawah ini, dan kita simplifykan dia, kita dapat 18X kuasa 5. Okey. So, yang ini pun sama, contoh yang keempat pun sama. Kita ada operasi penambahan. Jadi kita ada 3X kuasa 2 tambah eksponen kuasa 2. Okey. So, untuk yang ini kita differentiatekan dia macam biasa ya. 2 akan pindah ke tepi dulu. So, bila pindah ke tepi, kita ada 2 kat tepi ni kan. So, 2 darab 3. 2 darab 3, sebab itu kita dapat 6 dekat sini. Okey. Lepas tu 2 ni tolakkan 1. Kita sentiasa rujuk kepada rumus ini ya. Sentiasa rujuk kepada rumus yang ini, kotak ni. So macam ni. So kita dapat 6X kuasa 1. Lepas tu eksponen kuasa 2 kita differentiatekan, kita dapat kosong kan. Sebab eksponen kuasa 2 tu merupakan suatu nombor. Jadi kalau kita differentiatekan suatu nombor, kita sentiasa dapat kosong. Jadi kita dapat 6X lah. Macam ni. Okay, our last example here, kita tengok kat sini, kita ada contoh mudah aja. Y sama dengan 3X. Jadi, Y prime, iaitu derivatif dia, sama dengan apa? Okay, sekarang ni, kalau 3X ini, dia sebenarnya ada kuasa 1 kat sini, betul tak? Cuma kita, kalau dia kuasa 1, kita tak payah tulis, sebab itu sedia maklum sebenarnya. So, kalau ada 1 kat sini, apa yang kita buat? 1 ni kita akan pindahkan ke tepi, betul tak? So 1 darab 3, kita dapat 3 dekat sini. Okey, tadi yang kuasa 1 tadi tu, kita kena buat apa? 1 tolak 1. Sebab itu kita dapat kosong. Jadi X kuasa kosong, kita semua tahu nilai dia adalah 1, maka 3 darab 1 kita dapat 3. Boleh? So itu adalah introduction untuk yang inilah. Baik, now kita pergi kepada perkara nombor 2, iaitu product rule. Product rule ini adalah kita gunakan apabila dia melibatkan hasil darab. Kita dah bincangkan hasil tambah tadi kan, yang ini. Hasil tambah, hasil tambah, hasil tambah dan hasil tolak sama sahaja cara dia ya. So now kita bergerak pula kepada perkara yang seterusnya, iaitu hasil darab bagi dua fungsi. Okey, apabila kita tengok contohlah kejap ya. Macam mana tu hasil tambah dia tu? No, hasil darab dia tu. Contohnya macam ni. Kita ada, saya kecilkan sikit So kita ada contohnya macam ni. Nampak tak? 2X darabkan dengan yang ini. So kita melihat dia sebagai dua fungsi yang berlainan. Sebenarnya kita boleh darabkan ke dalam, tapi kita nak belajar macam mana kita nak gunakan product rule kan. Jadi ini adalah satu contoh. Ada lain tak? Ya, yang ini. Yang ini. Ini pun satu contoh yang lain juga. Kita melihat dia sebagai dua fungsi yang berbeza. So hasil darab dua fungsi. Walaupun kita ada cara lain untuk menyelesaikannya, tetapi cara ini pun kita juga boleh menggunakan product rule untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan terbitan bagi Y ya, terbitan ataupun pembezaan lah, sama je tu. Okey, jadi apabila kita dia melibatkan product rule ya, product rule dan produk ya, produk ni adalah hasil darab product rule. Petua hasil darab dalam bahasa Melayunya adalah petua hasil darab. Jadi okey. Jadi bila petua hasil darab, dia melibatkan formula yang ini. Ya. So kita diberi Y, kita nak mencari Y prime ataupun dy per dx. Jadi kita ada rumus ini. Rumus ini menyatakan kita ada F darabkan dengan G prime tambah F prime darabkan dengan G. Ini adalah formula dia. Jadi as long as kita dapat mengenal pasti apakah F, apakah G prime, apakah F prime, apakah G, kita hanya isi tempat kosong sahaja. Clear tak? So sekarang ni tugas kita adalah untuk mengenal pasti semua-semua ini. Tetapi dari soalan ini, yang F ini tak payah carilah, sebab
F ini kita dapat cedok daripada kat sini je. Ambil je lah kat sini. Betul? Yang G ni pun sama juga. Tak payah cari pasal dia memang dari soalan. Dari sini. Ambil sahaja. So, yang kita tak ada sebenarnya adalah G prime dan juga F prime. So, kalaulah kita tahu apakah G prime, apakah F prime, just gunakan formula ini, masukkan semua ungkapan tersebut dan kita akan dapat jawapan. Boleh? Okey, kita cuba. Okey, cuba yang ini. Now, we are given this question, y sama dengan 2x kurungan 3x kuasa 2 tolak 2. So, sekarang ni sebenarnya kita boleh, macam saya sebut tadi kan, kita boleh darab masuk kat sini, boleh darab masuk kat sini. Lepas tu kita akan menggunakan hasil tolak dua ungkapan pun boleh juga. Tetapi sekarang kita nak cuba menggunakan formula ini ya. So sekarang kita lihat ini sebagai satu fungsi, katakan f, yang semua ini pula merupakan satu lagi fungsi yang lain, katakan g. Ya, f dengan g ni boleh terbalik ya. So katakan kalau kamu nak guna saya nak guna yang ini g, katakan ini nak guna f, katakan boleh, tak ada masalah ya. Ini untuk memudahkan, kita start dengan ini f, ini g. Jadi kita pun cari satu persatu. So kita diberi fx sama dengan 2x kan, yang inilah tadi. Jadi kita cari terbitan dia. F prime sama dengan 2. Gx pun kita buat dengan cara yang sama. Gx sama dengan, is given 3x kuasa 2 tolak 2, come from here. Maka G prime adalah, ingat 2 ni akan pergi sini kan. So kita akan dapat 6x. Jadi kita dah lengkapkan semua keperluan kita di sini. Jadi by using this formula, kita masukkan je lah. F ni apa? F ni yang ini, 2x. G prime ni apa? G prime ni adalah yang ini, 6x. Masukkan je. Lepas tu tambah F prime. F prime di mana? Ini. F prime adalah 2. Dan G adalah yang ini, 3x kuasa 2 tolak 2. Okey, kita masukkan je. So bila kita masukkan semua info ni kat sini, maka it would end up dengan yang ini. Masukkan. Dan kita buat sedikit pengiraan dan dia akan berakhir dengan jawapan berikut, 18x kuasa 2 tolak 4. Alright. So kita cuba satu lagi soalan. Kita ada, ini dia fungsi dia, y sama dengan x plus 3 4x squared plus 2x. So ini katakan fungsi f, ini adalah fungsi g. Jadi saya telah tunjukkan cara dia. So kita buat satu persatu ya. F sama dengan x tambah 3, maka f prime dia adalah 1. Dan untuk g pula, we are given g equal to 4x squared plus 2x, maka g prime adalah 8x tambah 2. Okey, so ingat semulalah cara macam mana kita buat tadi kan, dalam beberapa contoh di atas tadi tu. So since kita dah dapat semua info kat sini, then by using this formula, kita hanya masukkan semua ni ke dalam sini. Masukkan satu persatu. So kita akan dapat this line, bahagian ini, dan kita darab elok-elok, permudahkan, dan akhirnya kita akan dapat jawapan seperti berikut. 12x kuasa 2 tambah 28x tambah 6. Okay guys, so saya rasa saya stop dulu sampai sini. So thanks for watching. See you in the next video.